Betulkah kita akan berperang dengan Rom, dengan Barat, iaitu Perang Dunia Ketiga? Jamai dah. Dalam hadis-hadis tak adalah kenyataan Perang Dunia yang ketiga, Perang Dunia yang keempat, tak ada. Dalam Al-Quran lagi tiada. Sebab isyarat akhir zaman banyak terdapat dalam hadis-hadis. Bila sebut hadis-hadis tentang akhir zaman, banyak hadis menceritakan tentang isyarat. Sebab itu sekarang ramai ustaz bercakap tentang akhir zaman. Saya bersyukur pada Allah dalam kebimbangan. Sebab bila dengar ceramah-ceramah, kadang-kala ada penceramah itu bercakap tentang hadis akhir zaman seolah-olahnya inilah maksud hadis sebenarnya. Saya cukup bimbang kenyataan seperti itu. Sebab begitu banyak hadis sabda Nabi bercakap tentang akhir zaman, tetapi lebih berbentuk isyarat. Contoh ketika baginda alaihissalatu wassalam bercakap tentang Dajjal. Dajjal membawa dua sungai. Satu sungainya sungai api, tapi sebenarnya dia air yang dingin. Lagi satu sungai Dajjal, dia air, tapi awas dia api yang membakar. Sungai, adakah dia maksud sungai itu sungai yang kita faham? Dua batang sungai, Dajjal bawa dua batang sungai. Tapi awas, ini nampak air tapi dia api. Sungai ni apa dia? Nampak? Jadi kalau saya berceramah mengatakan, tuan-tuan, sungai ni sebenarnya macam sungai Pinang, dia tanggung. Ada yang berkata merepek sangat Dr. Daniel. Merepek sangat. Nabi kata sungai. Nampak? Tadi isyarat. Isyarat. Dan Dajjal membawa syurga dan neraka. Tapi awas, syurga Dajjal, neraka. Neraka Dajjal, syurga. Dia bawa syurga, neraka. Apa maksudnya? Bahaya. Kalau kita terlalu asyik mentafsir, jadi berkemungkinan kita memberi pandangan yang hanya satu pandangan yang mungkin salah, tapi kita mengatakan inilah maksudnya yang sebenar. Alangkah bahayanya kenyataan seperti itu. Sebab itu bila kita ambil semua itu, kita pergi pada satu yang agak selamat. Kedua-dua bahasa Nabi mengisyaratkan tentang sebuah tipu daya. Sungai air nampak sungai air, dia beritahu ni ayang tapi api, tipu daya. Dia beritahu ini syurga tapi neraka, tipu daya yang dahsyat. Jadi orang yang hanyut mengikut Dajjal sebab tipu dayanya luar biasa. Itu mungkin ada kebenaran di situ cara umum. Cara lebih spesifik, syurga tu bentuk dia macam mana? Allahu a'lam. Jangan cuba terokai. Sebab itu soalan yang sama berkaitan perang. Nabi tak sebut Perang Dunia Ketiga, Nabi tak sebut. Tapi Nabi ada sebut tentang hadis sahih, hadisnya sahih. Nabi ada sebut tentang beberapa insiden besar yang akan berlaku. Pertama, Nabi berkata akan berlaku pembangunan Baitul Maqdis. Pembangunan Baitul Maqdis. Dan pembangunan Baitul Maqdis akan disusuli dengan keruntuhan Madinah. Ini pun payah nak tafsir. Jadi ada yang memberi isyarat Yahudi sedang berusaha nak bangun Baitul Maqdis ala mereka. Adakah dia bermaksud dengan soalan? Adakah dia bermaksud bila Yahudi sekarang nak menguasai Baitul Maqdis, dah pun isytiharkan dia ibu negara Zionis Israel, dia pun membangun Baitul Maqdis. Nabi sebut secara umum Baitul Maqdis akan dibangunkan, dan pembangunan itu mengisyaratkan Madinah akan runtuh. Jadi Madinah akan runtuh. Kemudian akan berlaku peperangan antara kamu dengan Rom, dan kamu akan mengalahkan Rom. Dan dalam tentera yang mengalahkan Rom itu ada 70,000 Bani Asfar, ada 70,000
Bani Asfar. Bani Asfar ni orang kulit putih. Jadi ada hadis lebih kuat mengatakan anak cucu Nabi Ishak yang akan mengalahkan Rom ini anak cucu Nabi Ishak. Maka ulama mengatakan ini perang dia panggil Malhamah Kubra. Maka kitab-kitab pun menyebutkan ini Malhamah Kubra, peperangan besar Kubra. Peperangan besar yang dalamnya ada Imam Mahdi, yang mana peperangan akan berlaku dengan Rom. Dalam tentera Islam ada keturunan Nabi Ishak. Ada keturunan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak sebagian ulama mengatakan orang putih, orang Eropah. Jadi berkemungkinan besar di akhir zaman ada ramai orang yang akan masuk Islam dan sanggup mati demi Islam. Dan mereka akan berperang dan kemudian bertemulah pertembungan perang besar Malhamah Kubra antara Rom tu bayangan kepada orang barat Eropah dengan Islam, dan kamu akan mengalahkan Rom. Kamu akan mengalahkan Rom. Dan selepas itu kamu akan menguasai Konstantinopel. Dan kemudian ketika kamu menguasai Konstantinopel, ada orang menempik, berteriak, Dajjal sudah keluar. Masa itu Dajjal keluar. Jadi sebelum Dajjal keluar, peperangan besar akan berlaku antara umat Islam dengan Rom. Jadi adakah itu perang dunia ketiga? Itu pandangan manusia. Tapi yang hadis sahih mengatakan memang akan berlaku peperangan yang besar. Tak dapat lari lah. Lepas itu, selepas kita mengalahkan Rom, kemudian kita conquer Konstantinopel, conquer Turki, ambil alih Konstantin, baru Dajjal keluar. Dajjal keluar akhirnya akan bertemu dengan tentera tadi di Syam, Syria. Akan bertemu di Syam, tempat pertemuan yang dahsyat. Bila bertemu di Syam, Nabi Isa turun di Syam. Nampak kronologi. Bertemu di Syam, Dajjal pun keluar. Maka tentera di Konstantinopel pun pergi, tinggalkan Konstantinopel, bertemu dengan Dajjal di Syam. Ketika di Syam, Nabi Isa turun. Dajjal tengok Nabi Isa, cabut lari. Nabi Isa mengejar, bunuh Dajjal di kota Lod. Lepas itu datang Ya'juj dan Ma'juj. Cerita lain pula. Jadi perang dunia ketiga Nabi tak sebut, tapi bahasa Nabi kata perang besar antara umat dengan bangsa Rom, insya-Allah. Ya, sila. Maaf, saya tak dapat nak begitu. Saya tolong saya, adik. Ya, bagus. Pukul berapa nak balik? Baik. Jangan lupa melihat halakah, insya-Allah, bermula April. Ini antara tajuk yang kita bahas. Memang ini antara soalan tu Haji Makno tanya. Hadis ringkasnya. Hadis tentang Konstantinopel berkait dengan Turki ada dua hadis sahih yang besar. Pertama, Nabi berkata, kamu akan menakluki Konstantinopel, yang akan menakluki itu raja yang terbaik dan tenteranya yang terbaik. Musnad Imam Ahmad, hadisnya sahih. Maka para sahabat ketika itu mendengar sabda Nabi, Konstantinopel ketika itu belum dapat dikuasai, tapi Nabi SAW mengatakan yang akan menaklukinya satu tentera yang terbaik dengan raja, pemimpin yang terbaik. Tentera Islam pergi. Sampai satu ketika sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an pergi berperang bersama-sama nak takluki Konstantinopel, dengan harapan sabda itu menjadi kenyataan di tangan mereka, termasuk sahabat artinya Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi tak berjaya. Tapi dia berjaya 18 tahun selepas sabda itu. Nabi sabdakan selepas 18 tahun disabdakan menjadi kenyataan di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih boleh kita katakan sultan yang terbaik. Semayang Allah, semayang ini punya dia jaga. Dia datang semayang,
tentera beliau 150,000 juga bertakwa. Asasnya semayang tak miss. Mereka dapat mengalahkan Konstantinopel. Itu hadis pertama. Hadis kedua yang kita sebutkan tadi, tentera Islam akan menguasai Konstantinopel. Kalau kita kaji, soalan tadi bagus. Tapi sekarang kan Turki nampak nak ke Islam belaka. Tapi tidak mustahil. Tidak mustahil dengan apa yang berlaku sekarang. Tidak mustahil. Barat tidak senang dengan Turki sekarang. Barat tak senang dengan Turki sekarang. Dia cucuk orang dalam. Sebab itu pada Jun 2016, tentera nak rampas kuasa. Jun 2016, tentera nak buat rampasan kuasa. Apa Erdogan buat? Erdogan cuma buat kenyataan. Rakyat keluar di jalanan. Rakyat keluar di jalanan. Keluar. Macam buat demonstrasi di jalanan. Presiden suruh. Nak tengok sokongan macam mana. Rakyat betul-betul keluar. Pergi duduk depan tank, naik kereta tank. Kesan rakyat keluar seluruh negara, rampasan kuasa gagal. Barat terkejut. Buat wawancara dengan rakyat. Mengapa kamu orang sayang pada Erdogan? Jawapannya mereka susun sebagai 3 sebab. Antara sebabnya, dia kembalikan maruah Islam di negara kami. Selepas Mustafa Kamal Atatürk menjahanamkan Islam, dia bangun semula Islam. Tapi cara dia bangun Islam ialah jangan memberikan kebajikan, memulakan Islam di penjuru kebajikan. Saya sebut di TV, bukan dimulakan dengan jalan potong tangan, potong kaki, tidak. Dimulakan dengan kebajikan. Rakyat suka, walaupun dia otak dia sekular, tapi I sukalah Islam sebab dia buat baik pada I, dia terasa. Ini antaranya. Dan yang ketiga, Erdogan mesra rakyat. Dia mesra rakyat. Kalau rakyat nak jumpa dia layan. Ada seorang rakyat nak terjun, nak bunuh diri. Dia suruh driver dia berhenti. Dia pergi selotong sampai kawan tu tak dibunuh diri. Dia mesra rakyat. Kami sayang kat dia. Sebab tu kalau dia suruh kami mati pun nak selamatkan negara, we'll do that. Maka Eropah tak senang. Jadi saya punya pandangan kerdil berkemungkinan Eropah akan bertindak. Jadi akan menguasai Turki, akhirnya umat Islam bangun. Menguasai semula Konstantinopel. Apa yang saya sebutkan ini lebih pada pandangan, tapi itu nampak logiknya. Jadi dia berlaku selepas Malhamah Kubra, insya-Allah. Namun untuk saya bimbang, apa yang perlu kita buat sekarang? Bukan piasah perang ke tak. Yang perlu kita buat balik kepada basic agama. Balik pada basic agama, kuatkan iman, mantapkan takwa, mantapkan ilmu, dan jangan lupa berperanan. Didik keluarga, sedarkan umat tentang keindahan Islam, dakwah non-Muslim jangan kita abaikan. Just do what we should do. Buat saja apa yang kita perlu buat mengikut landasan agama. Itu saja. Lain kita serah pada Allah, insya-Allah.